Selamat sejahtera. Tajuk kita hari ini adalah imagery atau bayangan. Michael Phelps, pemenang pingat emas 18 kali dan pemenang pingat Olimpik 22 kali, melakukan visualisasi sebelum Olimpik. Kerana bagi ia membantu merasakan bagaimana keadaan ketika sampai di sana. Okey, saya jelaskan definisi imagery. Definisi imagery merujuk kepada persiapan mental atlet untuk pertandingan. Termasuklah visualisasi, latihan simbolik, latihan tersembunyi, imagery dan latihan mental. Ini semua adalah persiapan yang mana kita lakukan apabila telah berada di dalam minda kita dan kita latih untuk dikeluarkan ketika latihan atau pertandingan. Sebenarnya imagery adalah bentuk simulasi. Okay, ia merupakan pengalaman diri yang sebenar. Contoh melihat, merasa atau mendengar. Tetapi semua kita kumpulkan dalam pemikiran kita supaya kita dapat melatih je keseluruhan pengalaman itu di dalam fikiran sebelum kita luahkan ketika latihan atau pertandingan. Okey, bukti keberkesanan imagery adalah daripada ucapan ataupun laporan Jack Nicklaus, Michael Phelps dan Chris Evert. Dijadikan contoh di mana banyak atlet dan jurulatih kebangsaan terbaik kami masukkan imagery dalam rejim latihan harian pertandingan mereka, dan banyak atlet melaporkan menggunakan imagery untuk membantu pulih daripada kecederaan. Itu yang penting. Imagery dalam sukan, di mana kita nak gunakan, bila kita nak gunakan, mengapa kita nak gunakan, apa itu yang kita faham tentang imagery ataupun visualization. Kami sekarang mengetahui daripada penyelidikan bahawa imagery dapat meningkatkan prestasi secara positif. Kerana apa? Kita bayangkan sesuatu yang kita mahu, lepas tu kita akan lakukan ketika latihan dan ketika pertandingan. Ingat, latihan dan pertandingan bukan hanya pertandingan sahaja. Di mana atlet melakukan imagery? Sebilangan besar penggunaan imagery berlaku dalam latihan dan pertandingan. Tetapi atlet secara konsisten menggunakan imagery lebih kerap ketika pertandingan kerana mereka rasa itu lebih penting. Salah. Sebab apa yang penting adalah kita adaptasikan ketika latihan, baru kita boleh implementkan ketika pertandingan. Itu atlet dan jurulatih mesti faham. Bilakah atlet melakukan imagery? Senang saja. Penyelidikan telah mendedahkan bahawa atlet menggunakan imagery sebelum, semasa dan selepas latihan. Di luar latihan, ketika di rumah, di sekolah ataupun di tempat kerja bagi yang bukan profesional atlet. Dan sebelum, semasa ataupun selepas pertandingan. Itu kita akan rungkaikan di akhir nanti. Beberapa kajian menunjukkan bahawa atlet menggunakan imagery lebih kerap di luar latihan daripada semasa latihan. Itu boleh dilakukan tetapi lebih efektif bila kita gunakan sepanjang masa. Mengapa atlet melakukan imagery? Semasa cuba menentukan mengapa seseorang atlet menggunakan imagery, kita harus membezakan kandungan dan fungsi imagery itu sendiri. Kandungan berkaitan dengan apa yang seseorang gambarkan. Contoh, otot merasa longgar apabila kita buat regangan. Itulah yang kita rasakan di dalam minda kita. Sebab itu yang membuatkan kita santai dan relax ketika kita membuat regangan, supaya kita rasa lebih selesa. Apa imagery yang dilakukan oleh atlet? Dalam penyelidikan telah menyelidik dengan tepat apa dan bagaimana imagery dilakukan oleh individu. Penemuan berkaitan dengan 4 aspek imagery, iaitu gambaran persekitaran, kinestetik, pergerakan, pendengaran dan hidup, bau. Dan perspektif ini adalah untuk daripada dalaman, iaitu kita bayangkan diri kita melakukan, ataupun luaran, di mana kita berada di penonton, sudut penonton melihat diri kita melakukan. So ada perbezaan untuk dalaman dan luaran dalam membuat imagery. Jenis imagery. Para penyelidik mendapati bahawa atlet melakukan 4 jenis imagery, iaitu visual kinestetik,
pergerakan, pendengaran dan perhiduan. Okey, iaitu bau. Dan mereka menggunakan imagery secara visual dan kinestetik paling kerap. Okey, iaitu dia menggambarkan visualisasi, lepas tu dengan melakukan pergerakan. Contoh dia, apabila awak boxing, okey, bertinju, anda akan visual untuk menumbuk oponen anda. Itu adalah cara sambil menggunakan kinestetik dan visualize. Okey, tetapi tak bermaksud bahawa aspek pendengaran dan hidu dalam imagery tidak penting. Contoh dia, apabila seorang atlet menggambarkan ketika di padang waktu hujan, bau rumput, bau air adalah sesuatu yang mereka perlu biasakan sekiranya bertanding di kawasan yang bermusim. Lepas tu, ataupun ketika musim salji, keadaan sejuk dan keadaan yang memerlukan pendengaran yang sesuai ketika melakukan lontaran dalam ataupun pertandingan yang memerlukan peka dengan pendengaran kita. Untuk perspektif dalam imagery, atlet biasa menggambarkan perspektif dalaman atau luaran untuk melakukan imagery. Perspektif yang digunakan bergantung kepada atlet dan keadaan. Okey, melihat secara ringkas setiap perspektif dalam menggunakan imagery secara dalaman ataupun menggambar pelaksanaan kemahiran dari sudut pandangan anda sendiri. Contohnya, main baseball. Okey, apabila kita picture tukang baling, okey, kita bayangkan dalam zon kotak yang kita nak masukkan bola tu supaya dapat diberikan bola lencong ataupun bola laju ataupun bola yang memerlukan skill yang lain. Okey, so ketika latihan kita boleh gambarkan apa yang kita mahu lakukan, pergerakan tangan kita ataupun target kita. Tetapi bagi luaran, kita kena pastikan pandangan sudut penonton yang berada di depan kita untuk membuat balingan. So kita dapat gambarkan postur badan kita, kedudukan tangan kita dan ke arah mana badan kita baling. Okey, contoh dia kita mengangkat dan ingin lontarkan. Itu adalah sesuatu yang kita kena faham daripada sudut dalaman dan daripada sudut luaran imagery. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan imagery iaitu yang pertama, sifat tugas. Adakah tugas kita besar ataupun sedikit, tidak penting. Jadi kita tahu tanggungjawab kita. Contoh lagi sekali dalam baseball adalah seorang pitcher, tukang baling. Tugas dia adalah penting untuk memastikan oponen ataupun pihak lawan gagal untuk memukul dengan baik ataupun membuatkan mereka terkeluar. Okey, itu adalah tugas, sifat tugas seseorang. Tahap kemahiran. Tahap kemahiran ni adalah very subjektif. Contoh dia, kalau kita main ice skating ataupun kita menembak ataupun kita masuk acara lontar peluru. So semua teknik-teknik ni memerlukan kemahiran yang khusus bagi membolehkan imagery itu berkesan. Okey, jangan kita training lontar peluru tapi kita masuk acara lempar cakra. Keupayaan melakukan imagery adalah sejauh mana kita dilatih, sejauh mana kita faham dan sejauh mana kita mampu lakukan apa yang kita imagine dan apa yang kita luahkan. Okey, sebab visualisasi memerlukan pengalaman untuk melihat sesuatu sebelum ia dapat disimpan di dalam otak kita. Lepas tu, menggunakan imagery sering dengan latihan fizikal, okey, dengan pergerakan kinestetik. So apabila kita buat imagery, contoh dia menangkap bola tinggi, kita mesti bersedia untuk bola tu datang ke arah kita. Mesti berada di bawah bola dalam sukan rugby dan mesti berada kedudukan yang selesa untuk menerima. Dan last sekali adalah kepribadian kita, di mana kita sendiri perlu yakin dengan latihan imagery itu sendiri. Seterusnya, bagaimana imagery berfungsi? Dia terdapat 4 teori yang membantu fungsi imagery, tetapi saya hanya menerangkan secara asas saja, iaitu teori psychoneuromuscular, iaitu mengemukakan prinsip ideomotor imagery, peristiwa yang dibayangkan dengan jelas, mengaktifkan otot dan menggunakan pemikiran. Okey. Yang kedua, teori pembelajaran simbolik dapat membantu individu memahami pergerakan, iaitu apabila kita bergerak dan kita imagine atau visualize dalam sistem pengkodan untuk membantu seorang itu memahami dan mempunyai corak pergerakan yang baik. Yang ketiga, teori bioformasi,
ialah di mana kita hendaklah merangsang penyataan yang kita lakukan dan tindak balas, penyataan tindak balas. Penyataan rangsangan adalah penyataan yang menggambarkan ciri rangsangan spesifik dan senario yang akan dibayangkan. Sebagai contoh, angkat besi. Apabila kita angkat besi, penyataan tindak balas kita adalah refleks tangan kita. Rangsangan kita adalah macam mana kita membuat pergerakan itu. Yang terakhir adalah model kod 3. Model terakhir ini menyatakan bahawa makna imej bagi individu juga harus dimasukkan ke dalam model imagery. Secara khusus, model imagery 3 kod ini memfokuskan kepada 3 kesan yang merupakan bahagian penting dalam imagery, iaitu pertama, imej, macam mana rupa imej dia. Yang kedua, somatik, perubahan badan. Yang ketiga, makna, apakah makna yang kita perlukan, pergerakan yang kita mahukan. Penjelasan psikologi. Kesan imagery sebagai set persediaan yang membantu mencapai tahap gairah yang optimum. Gairah itu adalah sesuatu yang membuatkan kita lebih tertumpu ataupun lebih mempunyai daya saing bagi mendapatkan sesuatu kemahiran psikologi yang penting untuk meningkatkan prestasi, seperti peningkatan keyakinan diri dan tumpuan dan juga pengurangan kebimbangan. Ini adalah sesuatu yang membantu psikologi sukan dengan penggunaan imagery. Seterusnya, penggunaan imagery adalah atlet boleh menggunakan imagery dalam bentuk cara untuk meningkatkan kemahiran fizikal dan psikologikal. Apa iaitu kegunaan imagery? Merangkumi meningkatkan daya tumpuan. Kita bayangkan dan kita fokus. Itu memberikan kita penguasaan dalam penggunaan imagery. Dan ia juga mempraktikkan kemahiran dan strategi sukan ketika dalam kita punya latihan imagery, supaya kita dapat faham. Contoh dia, dalam rugby, untuk line out, dia ada kod dia. Kita tahu bila orang menyebut nombor 3, 5, 6, 7, 9, nombor kita yang mana. Kita akan imagine nombor kita untuk membuat loncatan ataupun untuk membuat balingan. Kunci untuk imagery yang berkesan adalah mestilah jelas dan terkawal. Apa yang dimaksudkan jelas dan terkawal? Kita mesti bayangkan benda yang kita nak lakukan, dan terkawal adalah benda yang mesti kita mampu lakukan. Jangan kita bayangkan sesuatu yang di luar jangkauan kita. Contoh dia, saya untuk lari bawah 12 saat memang agak sukar. Bukan tak boleh, agak sukar. Adalah lebih baik untuk kita dapatkan dengan imagery yang jelas untuk kita dan terkawal untuk kita lakukan. Seterusnya, bagaimana mengembangkan proses latihan imagery? Ataupun semua psikologi sukan akan mengatakan PETTLEP, PETLEP, sebutan bahasa kasar kita. P yang pertama adalah physical, di mana pakai baju untuk permainan dan bayangkan melayani pertandingan. Contoh dia, main badminton, main tenis. Kita pakai siap-siap, kita pegang, bayangkan kita guna raket dan kita ambil segala smash yang orang lontarkan kepada kita dalam keadaan yang lengkap, tanpa memerlukan raket, tanpa menggunakan shuttlecock ataupun bola tenis. Yang kedua, environment. Pertandingan tempat persekitaran kita. Contoh, kalau kita nak main bola sepak final di Stadium Nasional, kita bayangkan environment dalam tu. Macam mana penyokong menyokong, macam mana akan ada masalah ketika membuat kesilapan. Kerana sekiranya anda perhatikan pertandingan sekarang, bola sepak ataupun rugby, dia akan dengar bunyi penonton. Kerana itulah yang atlet diberikan latihan supaya menyesuaikan diri dengan keadaan bersama penonton ataupun dengan tidak ada penonton. Bila tak ada penonton, terpaksa digunakan audio visual untuk memberikan pemain lebih yakin sekiranya ada penonton. Kalau tidak, suram di stadium, senyap je, macam tak ada apa-apa pula di stadium tersebut. Yang ketiga adalah tugasan, rutin untuk gimnastik dan angkat berat.
tugasan ni adalah sesuatu yang biasa. Okay, bagi gimnastik untuk buat double somersault, ataupun untuk buat flip, ataupun untuk angkat berat, untuk clean and jerk, atlet akan biasa membuat sesuatu rangsangan dengan sekali buat. Okay, ataupun snatch, okay, sekali angkat. So benda-benda tu adalah task, tugasan rutin yang perlu dijalankan. Seterusnya adalah masa. Okay, masa memain peranan sekiranya kita melakukan sukan gimnastik, ataupun kita belajar untuk membuat peperiksaan di mana kita cadangkan 2 jam dan 2 jam lah kita belajar untuk menjawab. Yang terakhir, masa adalah catur. Sekiranya dah berjalan, kita tekan. Jalan, kita tekan. Oponen jalan, dia tekan. So itu adalah jangka masa yang diberikan untuk kita belajar menggunakan imagery kita. Apa yang lagi boleh dilakukan ialah belajar. Apabila kita belajar sesuatu teknik yang baru, kita bolehlah praktikkan ketika menggunakan imagery, ataupun kita visualize perkara tersebut. Contoh dia melakukan drop shot, okay, dalam badminton. So kita boleh bayangkan tangan kita dengan kedudukan bola dengan raket dan membuat pukulan drop shot, ataupun kita buat pukulan lintang, di mana kita potong bola untuk pergi ke sana, ataupun kita membuat latihan angkat berat. Okay, kita buat clean and jerk ataupun snatch dengan mengangkat terus. So kita bayangkan rutin pergerakan badan kita membolehkan kita lebih mudah memahami konsep yang sebenar. Seterusnya adalah emosi. Apa yang perlu kita lakukan? Contoh dia yang dilakukan oleh pasukan bola sepak Itali. Ketika perlawanan akhir, mereka melakukan latihan sepakan penalti. So itu yang membuatkan kita kontrol kita punya emotion ketika kita berada dalam situasi sebenar, di mana kita boleh datang, kita tutup mata, kita bayangkan macam mana keadaan sekeliling dan kita ambil sepakan tersebut, dan menjadikan kita lebih tenang dan tidaklah rasa kekok untuk pertama kalinya. Yang terakhir adalah perspektif, iaitu dalaman dan luaran. Dalaman adalah daripada sudut pandangan kita, bagaimana kita melakukan side step, lenggokkan badan kita kiri dan kanan, okay, untuk memudahkan kita melakukan apabila berada dalam pertandingan. Kalau bagi luaran, kita sebagai penonton melihat bagaimana kita melakukan terjun anjal. Okay, so kita tahu bila berapa pusingan kita buat, ataupun kita buat terjunan tiruk, ataupun kita buat terjun botol, kita nampak pergerakan badan kita daripada sudut penonton. Itu membantu kita mengekalkan momentum ketika melakukan latihan imagery. Okey, yang terakhir bila kita gunakan. Pertama ketika latihan, okey, sebelum dan selepas. Okey, sebelum kita bayangkan apa yang kita nak buat. Hari ini apa yang kita nak pelajari. Contoh dia, kita nak tangkap high ball dalam rugby. Okay, kita bayangkan bola tu berada di bawah kita supaya berada dalam dagapan tangan untuk kita selesa menangkap. Okay. Selepas pertandingan, di manakah kita nak buat kita punya rehab, ataupun di mana kita nak buat latihan meregang badan kita. Okay, apa yang kita rancang supaya otot kita lebih relax. Untuk pertandingan sebelum dan selepas. Sebelum adalah ketika pertandingan, iaitu kita bayangkan kita lari 100 meter. Okay, dengan keadaan tangan posisi macam mana kita nak buat quick start daripada elak false start. So itu benda-benda yang kita perlu bayangkan bagaimana postur badan kita untuk naik dan lari. Selepas adalah ketika kita berjaya menyelesaikan larian kita. So di mana kita nak buat regangan kita, adakah kita nak berjumpa dengan peminat kita, ataupun dengan atlet-atlet lain, ataupun kita nak beramal mesra. So itu adalah imagery yang kita kena. Kalau ada, bagus. Kalau tak ada, kita masih lagi boleh buat perkara yang biasa. Selain itu adalah semasa luar musim, ketika cuti. So sebagai atlet, dia tidak ada waktu rehat. Dia sentiasa kena bersedia. Apa yang kita lakukan ketika luar musim adalah kita latih kita punya minda dengan bayangkan kita akan lari 2 km, 3 km. Okay, route yang kita akan jalankan ketika cuti. So kita nampak apa yang sepatutnya kita buat, dan kita nampak apa yang boleh kita lakukan dengan menggunakan imagery yang betul. Bagi semasa rehat dari pertandingan,
apa yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo ketika dia rehat kerana COVID. Di rumah, dia berada dalam kuarantin 14 hari, tetapi dia masih lagi gigih membuat latihan, gigih membuat latihan sprint, gigih membuat latihan tendangan, gigih mengekalkan prestasi dia dan fitness dia di tahap yang tertinggi. Untuk semasa waktu peribadi dengan keluarga, kita bayangkan kita bersama keluarga kita, kita bersama dengan ibu bapa kita, bersama dengan anak, isteri kita, supaya kita rasa lebih tenang bila kita berada di pertandingan, supaya kita lebih fokus dan kita menggambarkan sesuatu yang menggembirakan. Lepas yang terakhir adalah suatu proses pulih dan kecederaan. Ketika kita menggambarkan yang kaki kita sakit, kita mengalami hamstring yang meletup ataupun kaf kita yang mengalami ketegangan yang paling tinggi. So kita bayangkan dengan membuat stretching, otot kita dapat lebih rehat. Kita dapat letak ais, kita dapat rasakan dia menjadi lebih lembut. Dan kita dapat melakukan pergerakan supaya peredaran darah dapat dijalankan dengan lebih baik. Itu adalah cara kita melakukan imagery dan visualization. So visualisasi ini penting untuk kita mendapatkan imagery yang baik. Okay? Apa yang kita mesti tahu, apa yang kita nak buat mesti jelas dan terkawal, yang mana kita mampu capai. Sekian saja daripada saya, Coach Zack.